Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus masuk kepada perbincangan kita mengenai dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Perkara yang pertama sudah pasti kita akan perbahaskan definisi ta'rif. Apa itu al-hukum? Hukum dari segi bahasanya adalah al-qada. Qada ni maknanya apa? Membuat keputusan, memutuskan. Hakam tu bainal qaum, aku menghukum, memberi hukuman di antara kaum sesama mereka. Okey, memutuskan satu hukuman. Bila sebut tentang definisi hukum, tapi hukum dari sudut syarak, hukum syar'i, al-hukum syar'i iaitu khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin talaban atau takhyiran atau wad'an. Ini kita panggil hukum dari segi syarak, iaitu khitab asy-syari'. Syari' iaitu Allah Ta'ala tujukan khitabus syari', Allah Ta'ala tujukan satu perkara yang berkaitan dengan apa? Af'alil mukallafin, iaitu tentang perbuatan-perbuatan mukallaf. Talaban, sama ada talab ataupun takhyir, iaitu pilihan, choice, pilihan, nak buat boleh, tak buat boleh, ataupun wada'an. Dari segi wada', ini kita akan bincangkan. Bila sebut tentang hukum syarak, dia adalah hukum hukum azali, hukum ilahi azali. Hukum syarak, hukum daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Kemudian datangnya nas syarak ni, dia daripada Quran dan juga hadis, Quran ataupun hadis, ataupun yang dimahmulkan ke atasnya, ke atas nas syarak. Apa dia? Termasuklah qiyas, termasuklah yang berkaitan dengan qiyas. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah nas syar'i itu, nas teks syar'i itu adalah hukum, bukan. Tetapi dalil hukum syar'i itu adalah hukum. Okey? Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tentang definisi tadi, iaitu khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin talaban atau takhyiran atau wad'an. Okey. Tuan-tuan, bila ta'rif ni kita ambil khitabus syar'i. Khitabus syar'i iaitu tawjihul kalam minal mutakallim nahwa ghairihi, iaitu ditujukan perkataan daripada mutakallim, iaitu daripada Allah kepada selain daripada Allah. Itu kita panggil untuk mudah fahamlah, ditujukan perkataan daripada mutakallim kepada selain mutakallim, kepada orang lain, supaya orang nak beri faham kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya khitab daripada Allah kepada hamba, kepada makhluk. Itu maksudnya. Kemudian tuan-tuan, al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan af'al mukallafin, iaitu af'al tu jamak kepada fa'il, plural kepada fa'il. Sama ada fa'il tu adalah fa'il hati, sama ada hati, ataupun fi'lul jawarih, perbuatan anggota badan, ataupun yang berkaitan dengannya, iaitu apa yang lahir, yang berkaitan dengan manusia, daripada perkataannya, perbuatannya, niat, i'tiqadnya. Okey, hukum yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan, contohnya solat, yang berkaitan dengan perkataan, contohnya pengharaman mengumpat, mengenai dengan i'tiqad, i'tiqad iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah khitabus syari'
Okey, khitabu syari' al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin. Okey, kemudian tuan-tuan bila sebut tentang al-talab aw at-takhyir aw al-wad'i, hukum syarak yang ditujukan daripada Allah, yang mana di dalam hukum syarak tersebut ada 3 kandungan ini, iaitu talab, takhyir dan juga wad'i. Apa itu talab? Talab ini maksudnya adalah Allah Ta'ala minta untuk seseorang itu lakukan. Sama ada dia ada sirah, sama ada sirah jazim ataupun sirah yang tidak jazim. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntut seseorang, menyuruh seseorang berbuat sesuatu, beserta melarang untuk dilarang untuk meninggalkannya ataupun melarang untuk meninggalkannya, maka itu hukumnya wajib. Okey? Kalau dengan sirah yang tidak jazim, dia tidak jadi wajib, bahkan dia jadi dituntut. Seperti itu juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita tinggalkan sesuatu tu dengan sirah yang jazim, maka sudah pasti maksudnya hukumnya adalah haram. Jika tidak jazim, maka maksudnya adalah tinggalkan benda tadi adalah makruh. Meninggalkan, kita panggil tuntutan syariat meninggalkan sesuatu tapi tidak jazim, makna tidak ada yang penghalang, adamil man'i, beserta tidak ada yang menghalang. Tidak ada menghalang apa? Menghalang untuk melakukannya. Nak buat pun boleh, maka hukumnya makruh. Tuan-tuan bila sebut tentang takhyir, takhyir ni apa ya? Takhyir ni maksudnya Allah Ta'ala mengharuskan, membuat pilihan antara nak buat ke tak nak buat. Al-wada' ni maknanya wad'u syari' amrayni mutarabitaini bi ba'dihima wujudan wa adaman kaja'li syai'i sababan li wujudi syai'i aw syart lahu aw mani'an lahu. Menjadikan sesuatu dengan sesuatu yang lain ada ikatan. Menjadikan sesuatu sebab bagi adanya sesuatu. Menjadikan sesuatu adalah syarat bagi sesuatu. Menjadikan sesuatu ini adalah mani', penegah bagi sesuatu. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mudah fahamnya, okey, kita tulis di papan hitam, kita lihat ada beberapa perkara yang tuan-tuan puan-puan untuk lebih nampak gambaran. Okey, kita lihat bila sebut tentang hukum syarak, hukum syarak adalah khitabu syara'. Okey, khitabu syari', okey, al-muta'alliq bi af'ali apa? Al-mukallaf, bi af'ali al-mukallaf. Okey. Lagi apa? Talaban au takhyiran au wad'an. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khitabu syari' Allah Ta'ala, tuan-tuan nampak bila sebut tentang khitabu syari', Allah Ta'ala tujukan kepada siapa? Tujukan mengenai dengan yang berkaitan dengan af'alil mukallaf. Okey, sama ada talaban, minta talab, takhyir ataupun wada'. Okey, tuan-tuan bila sebut tentang khitabu syari' itu Allah Ta'ala yang berkaitan dengan mukallaf, bi af'alil mukallaf, dia ada beberapa mukallaf ni, af'alil mukallaf. Sama ada kita katakan dia qaul. Qaul ni apa? Perkataan. Ataupun kita katakan dia apa?
fi'il. Okey. Ataupun kita katakan dia apa? I'tiqad. Okey kita lihat bila mana sebut sesuatu. Tuan-tuan lihat bila sebut tentang qaul yang berkaitan dengan qaul, contohnya apa? Tahrim al-ghibah. Haram mengumpat. Ini berkaitan dengan perkataan. Ini contohnya apa? Wujubis solah, kewajipan solat. Okey. I'tiqad tentang keesaan Allah Taala. I'tiqad apa? I'taqada bi wahdaniyatillah. Okey. Allah Taala Maha Esa. Kemudian bila sebut tentang talab, tuan-tuan, talab ni dia ada beberapa lah. Sama ada talab ni kita lihat dia jazim ke ataupun tidak jazim. Ghairu jazim. Bila sebut tentang jazim maka hukumnya wajib. Bila sebut tak jazim maka hukumnya sunat. Allah Ta'ala kata kena buat perintah Allah, maka hukumnya wajib, jazim. Tidak ada pun yang qarinah yang menyatakan tak wajib. Bila sebut ghairu jazim, mana perintah Allah tetapi ada qarinah, mungkin Nabi pernah tinggalkan, ataupun mungkin ada qarinah yang lain yang menyatakan boleh ditinggalkan, maka itu hukumnya sunat. Bila jazim ni larangan Allah, jangan tinggalkan, wajib kena buat. Bila ghairu jazim boleh untuk tinggalkan. Nampak jelas? Bila takhyir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut takhyir dia pilihan. Nak buat boleh, tak buat boleh, pilihan. Bila sebut wada'an, dia ada 3 perkara wada'an. Okey? Sama ada yang ketiganya mani', yang keduanya syarat, yang pertama apa satu lagi? Apa satu lagi? Wujud sabab. Okey, sabab. Apa maksud dia? Maksudnya tuan-tuan, dia ada dua benda. Dia kena ada saling kait mengait. Dua benda. Dua benda. Benda ni. Dua benda. Semua dua benda saling berkait. Mana sebab? Ini yang menjadi sebab kepada hukum ni. Ini menjadi syarat kepada ni. Ini menjadi penegah kepada ni. Okey, nampak Nanti kita akan bincangkan dengan lebih terperinci insya-Allah taala. Tapi itulah mengenai dengan ta'rif khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallaf bi mukallafin talaban atau takhyiran atau wad'an. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'rif ini yang kita sebutkan tadi adalah ta'rif di sisi jumhur di sisi majoriti di kalangan ulama dipanggil mutakallimin. Dipanggil apa? Mutakallimin. Di sisi indal tariqah al-Hanafiyah yang kita bincangkan sebelum ini, hukum syar'i ini dia menyatakan bukan khitabus syari' tetapi adalah atharu khitabis syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Dia ada asar, dia ada tambah asar. Awal tu hamzah thara, asar. Kalau kita lihat ta'rif di sisi Imam Tariqah Al-Hanafiyah ini, dia lebih awdah wa adaq fi dalalatihi 'ala al-ma'na al-murad minhu. Dia lebih jelas, lebih padat dan lebih jelas, lebih mudah faham. Sebab asaru khitab syari' kesan ditujukan daripada Allah
terhadap perbuatan-perbuatan mukallaf. Okey. Contohnya tuan-tuan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nampak Apa dia tu? Iaitu lelaki mencuri dan juga perempuan mencuri. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan. Ini adalah nas, teks daripada Quran. Dan juga khitab yang berkaitan dengan kecurian di sisi ulama-ulama usul. Di sisi ulama-ulama usul. Ini adalah teks dan khitab yang berkaitan dengan sariqah, kecurian. Adapun wajibnya potong tangan pencuri, itu adalah hukum di sisi fuqaha. Nampak tak? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Tuan-tuan, bila sebut tentang teks dan juga khitabus syari' mengenai dengan sariqah, yang berkaitan dengan sariqah, nas dan juga khitab ini adalah di sisi ulama usul, perbahasan ulama usul. Tentang hukumnya wajib potong tangan. Wajib itu adalah hukum daripada di sisi ulama-ulama fiqh, dipanggil fuqaha. Okey? Fanassul khitab nafsuhu wal hukum anil usuliyin. Nas khitab, nassul khitab, teks yang ditujukan ini adalah teks ini sendiri adalah hukum di sisi ulama-ulama usul. Teks wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, teks ayat Quran itu sendiri adalah sebagai satu hukum di sisi ulama-ulama usul. Amma atharuhu alladhi yatarattab alaihi fa hukmu 'inda al-fuqaha. Adapun kesan yang terhasil ke atasnya, maka hukum tersebut adalah di sisi fuqaha, ulama fiqh. Mana asar ataupun natijah, kesan daripada kesan yang terhasil ke atas kesan yang terhasil ke atas apa? Ke atas nas khitab tersebut. Dia akan keluarkan hukum. Dia adalah hukum di sisi ulama-ulama fiqh, dipanggil fuqaha. Okey tuan-tuan, nampak maksud nas khitab, nas wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, tu daripada ulama usul, daripada usuliyin. Lelaki mencuri dan perempuan mencuri. Okey. Adapun yang hukum yang keluar daripadanya, hukumnya apa? Wajib. Itu keluar di sisi fuqaha, ulama-ulama fiqh, bukan di kalangan ulama usul. Okey, jelas mana asar. Sebab itu ulama Hanafi, tariqah al-Hanafiyah menyatakan ta'rif dia asaru khitab syari' itu lebih awdah dan adaq fi dalalatih, iaitu lebih jelas, lebih mudah untuk dipahami. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah habis bincang, huraikan, boleh padam mengenai dengan ta'rif apa tu? Ta'rif al-hukm syar'i. Sekarang kita masuk pula tentang pembahagian aqsam, pembahagian hukum syarak. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahagian hukum syarak ni, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dia ada dua, iaitu dipanggil hukum taklifi dan juga al-hukmul wad'i. Al-hukmut taklifi dan juga hukmul wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah khitabus syari' al-muta'alliq al-syari' min al-mukallaf. Okey, fi'aluhu min al-mukallaf. Apa dia tu? Iaitu fi'alahu au tarkahu au khayyara bainal fi'li wat tarki.
bila sebut tentang hukum taklif, dia adalah khitab Allah Ta'ala yang berkaitan, khitab syari' al-muta'alliq minal mukallaf. Okey, apa dia khitab syari' yang berkaitan daripada mukallaf? Apa dia yang berkaitan daripada mukallaf? Sama ada perbuatan dia, sama ada dia yang buat ataupun dia yang tinggalkan, ataupun Allah Ta'ala boleh memberi pilihan antara nak buat ataupun tidak. Okey, diberi pilihan nak buat ke tidak. Jadi boleh sama ada khitab al-hukm at-taklifi, sama ada dia boleh tuntutan daripada Allah untuk dia buat ataupun untuk dia tinggal, ataupun diberi pilihan. Di sisi sebahagian di kalangan ulama, ma talaba asy-syari'u fi'alahu aw tarakahu, okey, apa yang syari' minta untuk melakukannya, untuk meninggalkannya, ataupun syari' beri pilihan antara nak buat boleh, tak buat boleh, dinamakan hukum ini dipanggil hukum taklifi. Boleh sebab apa ya? Kerana di dalam hukum tersebut ada makna kulfah wal masyaqqah wal thaqal, rasa berat, rasa payah, rasa susah. Sebab apa yang terdapat dalamnya tuntutan daripada Allah, sama ada tuntutan untuk buat ataupun tuntutan untuk tinggal. Rasa payah. Allah Ta'ala kata jangan mengumpat. Jadi nak mengumpat tu rasa, nak tinggalkan mengumpat tu payah. Allah Ta'ala kata dirikan solat, nak mendirikan solat tu payah, susah, berat. Nampak? Sama ada perintah ataupun larangan. Itu hukum taklif, suruh ataupun tinggal. Satu lagi adalah takhyir. Takhyir ni Allah Ta'ala bagi pilihan. Dia adalah ibahah, nak buat boleh, tak buat boleh. Jadi ulama usul mereka masukkan takhyir ni juga di antara hukum taklif. Okey, sebagai penyempurna bagi bahagian hukum taklif. Dan juga untuk menjaga tertib al-manhaj, ataupun daripada bab taglib. Mana hukum taklifi ada yang perintah, ada yang larangan. Jadi di situ mimba bitaglib, ada juga tengah-tengah dipanggil sebagai boleh untuk buat, boleh untuk tak buat. Kerana al-ibahah, keharusan ini, la taklifa fiha, tak ada pun pertanggungjawapan pada perkara yang ibahah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, taklif ini di dalam taklif ada makna kulfah. Makna apa? Masyaqqah, susah, berat. Jadi tiadalah sesuatu daripada demikian pada mubah. Mubah tak ada rasa berat, sebab nak buat boleh, tak buat boleh, memang tak rasa apa-apalah. Rasa tak berat boleh buat, rasa berat tinggalkan. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi pula kepada pembahagian hukum taklif. Tadi kita tengok hukum taklif tu apa? Sekarang ni pembahagian hukum taklif. Awal tadi pembahagian hukum syarak. Tuan-tuan nampak pembahagian hukum syarak terbahagi kepada dua. Satu dipanggil hukum taklifi dan juga hukum wadai. Okey, tadi yang saya sebut tadi baru sebentar tadi adalah hukum apa? Hukum taklifi. Sekarang kita lihat pula pembahagian kepada hukum taklifi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbahagi hukum taklifi ni di sisi majoriti di kalangan ulama ada 3. Bukan ada 3, ada 5. Iaitu ijab, wajib. Wajib tu apa? Menuntut supaya buat. Tuntutan untuk buat tu jazim. Kesan dia akan apa dia? Kesannya adalah wajib. Sebab dia tuntutan mesti buat. Yang kedua adalah tuntutan untuk buat tapi ghairu jazim. Dia tidaklah jazim. Makna sunat. Dituntut untuk buat tapi tak lazim.
Taklah jazim, tidak dilazimi untuk buat. Yang ketiga tahrim. Tahrim ni makna tuntutan juga, tapi tuntutan untuk meninggalkan perkara tersebut secara jazim. Yang keempat makruh, tuntutan untuk tinggalkan, tapi tinggalkan tersebut tidak jazim. Yang kelima adalah al-ibahah, iaitu takhyir, diberi pilihan antara nak buat boleh, tak buat boleh. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat khitabus syari'. Khitabus syari', khitab daripada Allah al-ijab ataupun an-nadbu. Al-ijab ataupun an-nadbu. Ijab makna wajib, nadbu makna sunat. Asarul khitab, kesan daripada khitab tersebut kepada manusia, dia jadi wujub, wajib. Ijab jadi wujub, wajib. Kalau nadbu jadi nadbu juga. Nadbu daripada Allah Ta'ala, maka untuk perbuatan manusia nadbu juga, sunat. Al-fi'lu minal mukallaf, fi'il daripada mukallaf dipanggil al-wajib. Kalau sunat dipanggil apa? Al-mandub. Itu untuk fi'il daripada mukallaf. Okey. Ini adalah hukum taklifi, pembahagian hukum taklifi di sisi majoriti di kalangan ulama-ulama usul, dan juga term ataupun mustalahat yang digunakan untuk menerangkan. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun al-Hanafiyah, tariqah al-Hanafiyah, mereka membahagikan hukum taklifi ini kepada 7, iaitu fardu, wajib, sunat, tahrim, karahatut tahrim, makruh tahrim, dan juga karahatut tanzih, dan juga al-ibahah. Ada penambahan 2. Untuk lebih jelas tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih, kita lihat tuan-tuan, bila sebut tentang apa tu? Tentang hukum syarak. Hukum syarak dia ada 2. Satu dipanggil apa? Taklifi, hukum taklifi. Al-hukmu taklifi. Al-hukmu taklifi. Satu lagi dipanggil al-hukmu al-wad'i. Untuk hukum taklifi ni, dia ada aqsam dia, ada aqsam. Aqsam dia semua ada, dia ada 2 tariq. Nampak tak? Aqsam dia. Tuan-tuan nak tariq apa? Kalau tariq dipanggil tariq syafi'iyah, ataupun kita panggil tariq dia nak panggil syafi'iyah boleh, tariq mutakallimin pun boleh, ataupun dipanggil apa? Tariq jumhur boleh juga. Mereka bahagikan hukum taklif ini semua ada 5. Apa 5 tu? Apa ada 5 tu? Iaitu wajib, iaitu mandub, sunat, lagi makruh, al-karahah, makruh, lagi ibahah, harus, lagi adalah haram. 5. Tapi tariq al-Hanafiyah, al-Hanafiyah, dia bahagikan semua ni kepada 7. Ada berapa? 7. Ada 7. Tuan-tuan tengok, untuk gambar rajah lebih mudah. Kita lihat ini apa? Jumhur, majoriti di kalangan ulama. Di sini al-Hanafiyah.
Tuan-tuan lihat bila sebut tentang jumhur, dia kata wajib. Wajib. Okey. Tetapi untuk ulama Hanafi, dia bahagikan kepada dua. Wajib ni ada dua. Sama ada fardu ataupun wajib. Nampak? Fardu ataupun wajib. Yang lain semua sama mandub juga, ibahah juga, makruh dan juga tahrim. Bila jumhur kata karahah, makruh, makruh, di sini karahah juga, makruh juga. Dipanggil apa? Makruh karahatut tanzih. Sama. Karahatut tanzih samalah. Cuma bila sebut tentang haram di sini, tuan-tuan, bila sebut tentang haram di sini, maka dalam tariqah al-Hanafiyah, haram ni dia bahagikan kepada dua. Satu dipanggil karahatut tahrim. Karahatu at-tahrim. Okey. Satu lagi dipanggil apa? Dipanggil haram. Sama. Perbezaan dia di mana? Jumhur dia ada 5. Okey? 5. Di sini ada 7. Penambahan di mana? Fardu. Penambahan di mana? Karahatut tahrim. Jadi tuan-tuan nampak tak? Bila sebut tentang majoriti di kalangan ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i kita, wajib, fardu, benda yang sama. Apa itu fardu? Fardu itu wajib, wajib itu fardu. Tapi tariqah al-Hanafiyah yang dipegang oleh ulama Hanafi, fardu benda lain, wajib benda lain. Bila sebut tentang haram, jumhur karahatut tahrim, makruh tahrim, makruh pengharaman dengan haram benda sama. Tetapi al-Hanafiyah dia membezakan, karahatut tahrim lain, haram benda lain. Jadi tuan-tuan, huraian ni nanti kita akan huraikan insya-Allah taala. Okey. Untuk bagi pengenalan dulu kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Perbahasan yang pentinglah. Perbahasan yang sangat penting untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat lagi sekarang ini bila sebut tentang wajib. Apa itu wajib? Ni yang kita nak tahu ni. Okey? Kita ambil yang pertama lu wajib. Hukum wajib. Wajib ni pada lughah makna lazim. Mana mestilah. Tidak terkeluar seseorang daripada skop wajib itu, melainkan dia kena tunaikan. Bila dia dah tunaikan, laksanakan, baru dia terkeluar, dia telah laksanakan dengan baik. Wajib pada istilah, pada term al-usuliyin, ulama-ulama usul, maknanya ma talaba syari' fi'alahu. Apa yang syari' Allah Ta'ala minta untuk kita buat, talaban jaziman, jazim, tuntutan yang jazim. Apa maksud jazim? Maksudnya apabila dia meninggalkan pada waktunya tanpa uzur, maka wajib dia dianggap berdosa dan wajib dikenakan hukuman. Contohnya semayang zuhur. Semayang zuhur tu wajib. Bila mana dia meninggalkan semayang zuhur, pada waktu zuhur, dia buat zuhur pada waktu asar tanpa sebarang keuzuran, hukumnya berdosa dan wajib dikenakan hukuman. Okey. Kemudian nama-nama wajib di sisi ulama-ulama usul ni banyaklah. Fardu pun wajib, al-mafrud, benda yang difardukan juga wajib, al-maktub, maktub daripada kataba, itu juga wajib, al-lazim, tu juga makna wajib. Dalam kitab apa ni? Dalam kitab al-wusul ila ilmil usul, ada sebut term-term wajib ni. Okey, hukum wajib. Hukum wajib makna lazim kepada seorang mukallaf mendatangkan terhadap perkara yang wajib dan diberi pahala bila dia buat, dan akan diberi siksaan bila dia tinggalkan. Maksudnya tinggalkan tu, tinggalkan tanpa keuzuran. Okey? Bila dia buat,
Apa yang tuntutan Allah Ta'ala suruh perkara yang wajib, maka dia mendapat berhak untuk mendapat pujian di sisi syarak dan bagi yang mendapat pahala. Okey, dan dia diiktibar sebagai orang yang muti', orang yang taat kepada perintah Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang meninggalkannya, maka berhak untuk mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap berdosa, dianggap sebagai durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perbezaan antara al-wajib, al-wujub dan juga al-ijab? Nampak tak? Al-wajib, al-wujub dan juga al-ijab, semua makna wajib. Semuanya makna wajib. Tuan-tuan, bila sebut al-ijab, ijab tu makna mewajibkan daripada aujaba, yujibu, maknanya apa? Mewajibkan. Ijab maknanya nafsul khitabul khas. Dia adalah satu khitab, satu perkataan, satu tuju, perkara yang ditujukan secara khusus. Itu al-ijab. Al-wujub, dia kesan daripada khitab tersebut. Al-ijab al-ijab adalah nafsul khitab. Kita panggil tuju tersebut, ditujukan tersebut dipanggil al-ijab. Bila mana kesan daripada khitab, daripada tuju tadi, dia jadi al-wujub. Okey? Dan sesuatu dia al-wujub ni juga apa yang mensabitkan pada perbuatan, sabit pada perbuatan, natijah kerana ta'alluqnya, jadi dia itu adalah matluban jaziman, satu tuntutan yang jazim, maka natijah daripada itu dia akan mendapat wujub, mendapat title wujub. Wujub itu adalah wajib. Al-wajib itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan khitab. Khitab Allah, khitabus syari'. Bila kita dah buat, itu dipanggil sebagai al-wajib, perbuatan. Perbuatan tu dipanggil wajib. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh. Okey, fal ijab, ijab nafsul khitab min Allah, iaitu ijabul umrah thabit. Mewajibkan umrah itu sabit. Khitab Allah. Allah Taala berfirman dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua. Apa dia? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu sempurnakanlah haji dan juga umrah. Bila sebut atamma yutimmu itmaman, atammu, sempurnakanlah. Bila sempurnakan fi'il amar, jadi fi'il amar menunjukkan wajib. Sama juga kalau Allah Ta'ala menunjukkan tahrim, khitabus syari' yang menunjukkan tahrimuz zina. Allah Subhanahu wa taala tahrimuz zina sabit, iaitu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Wala, jangan itu adalah larangan. Larangan tersebut membawa kepada haram. Okey. Tuan-tuan, kemudian al-wujub, kewujuban, kewajiban itu adalah kesan daripada khitab ini. Wujub kesan daripada khitab itu. Apa dia tu? Talabu syari' ada al-haji talaban jaziman. Bila mana Allah Ta'ala kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, tuntutan Allah Ta'ala supaya tunaikan haji, tuntutan tersebut talaban jaziman, maksudnya adalah wajib. Siapa yang bila wajib, apa jadi asar ataupun kesan daripada kewajiban tersebut? Man ankara wujubal haji faqad kafara. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya dia adalah kufur, kafir.
Sama juga dalam pengharaman hurmatuz zina minal umur al-mushtarikah bainal adyan. Okey, pengharaman zina ini kita katakan apa? Adalah satu pengharaman di antara perkara-perkara yang berkongsi di antara agama-agama. Semua agama-agama mengharamkan zina, menganggap zina perkara yang tak baik. Okey? Kemudian perkara yang ketiga, al-wajib. Al-wajib adalah al-fi'il yang berkaitan dengan perbuatan. Wajib adalah perbuatan yang berkaitan dengan khitab. Perbuatan tersebut. Contoh kita kata al-hajju wajibun. Wajib, haji itu adalah wajib. Az-zina muharramun. Zina itu perkara yang diharamkan. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, turuq ma'rifatil wajib, cara untuk mengenal pasti kewajiban, perkara yang wajib macam mana? Okey, tuan-tuan puan-puan, khitab yang menunjukkan ke atas wajib ini dapat diketahui daripada nas yang menunjukkan ala wajhil hatam wal ilzam, yang menunjukkan di atas cara wajib dan juga ilzam dengan beberapa uslub lah. Uslub yang pertama, tuan-tuan lihat ayat Quran suratul Maidah. Tuan-tuan lihat ayat Quran suratul Maidah ayat yang ke-37. Apa dia ayat ke-37? Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Okey, faqta'u adalah fi'il amar. Bila fi'il amar untuk talab, jadi mana hukum memotong tangan kepada pencuri hukumnya wajib. Okey, talab. Kemudian fi'il mudhari'. Kita panggil apa? Fi'il amar tetapi yang bukan fi'il amar ghaib. Dalam term istilah nahwu ataupun istilah sharaf dipanggil apa? Dipanggil fi'il amar ghaib. Fi'il mudhari' yang disertai dengan lamul amar. Apa? Dalam suratul Haji ayat ke-29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Nampak? وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. وَلْيُوفُوا fi'il amar tu lam tu. Satu lagi وَلْيَطَّوَّفُوا, tu fi'il amar juga. Mana wajib? Sempurnakan nazar wajib, tawaf di Baitullah juga wajib. Lagi isim fi'il amar, isim. Dia isim. Kadang-kadang jadi wajib juga. Contohnya dalam suratul Nisa ayat 24. Surah juzuk yang kelima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Nampak? Kitabah. Kitabah tu menunjukkan wajib. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Nampak? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballah. Sebab apa kitabah jadi maf'ulun bih? Kitabah tu maknanya sebelum daripada tu ada fi'il yang ditakdirkan.
iaitu alzimu kitaballah. Kamu lazimilah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian lafaz-lafaz yang diletakkan dalam lughah bahasa Arab untuk ijab, untuk wajib. Dia tak semestinya fi'il amar, tapi kadang-kadang dia satu perkataan lain. Contoh daripada lafaz farada. Farada tu wajib, wajaba, kataba, dan juga apa yang mustaq daripadanya boleh dikatakan dia juga adalah wajib. Contoh dalam suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba tu makna wajib tu. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Seperti itu juga lafaz amar dan agak apa yang mustaq daripada dia. Amar tu makna hamzah mim ra, amara ya'muru. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-85. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Okey. Nampak? Innallaha ya'murukum. Amara ya'muru. Allah Ta'ala perintahkan kamu. Jadi makna wajib. Wajib tu an tu'addul amanat, untuk kamu tunaikan amanah-amanah kepada tuannya. Seperti itu juga lafaz hak dan juga apa yang mustaq daripada hak, yang pecahan daripada hak. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi perempuan yang ditalak mata', kena bagi mata', sagu hati untuk dia. Dipanggil muta'ah dengan cara yang baik. Sagu hatilah selepas cerai. Seseorang suami ceraikan isteri dia, kena bagi muta'ah. Bukan nikah muta'ah, bayaran muta'ah, sagu hati. Haqqan 'alal mu'minin, wajib kepada orang bertakwa. Haqqan tu wajib. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Okey. Kemudian nususut taw'id 'ala tarkihi, iaitu yang ketiganya dipanggil nas-nas ancaman, yang berbaur ancaman. Yang nas-nas yang berbaur ancaman kalau kita meninggalkannya. Contohnya wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Kamu sempurnakan janji, sesungguhnya janji akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan di akhirat nanti. Suratul Isra ayat 34. Nampak tak? Bila mana janji akan dipersoalkan, akan ditanya kamu sempurna janji ke tidak. Jadi itu ancaman tu. Jadi maknanya sempurnakan janji itu wajib. Okey. Apakah perbezaan antara fardu dan juga wajib? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut fardu dan juga wajib di sisi mutakallimin ataupun di sisi jumhur ataupun di sisi tariqah Syafi'iyah, semuanya makna sama. Fardu dan juga wajib makna yang sama. Cuma berbeza di sisi ulama ataupun di sisi tariqah Al-Hanafiyah. Okey? Tariqah Al-Hanafiyah, tuan-tuan, kita tutupkan kita punya pengajian kita dengan Tariqah Al-Hanafiyah ini. Okey? Dah 11.30 Tariqah Al-Hanafiyah bila sebut tentang fardu adalah ma sabata bidalilin qat'iyyin. Apa yang sabit dengan dalil qat'i dipanggil sebagai apa? Qat'iyyus thubut. Qat'iyyus thubut. Dan juga qat'iyyud dalalah. Dari segi as-thubut qat'i, dari segi dalalah qat'i. Okey. Itu fardu. Seperti Quran
dan juga sunnah mutawatirah. Quran adalah sunnah mutawatirah, iaitu hadis yang mutawatir. Okey. Hadis mutawatir tak banyaklah, 300 lebih je. Semua hadis ahad. Lawan kepada mutawatir adalah ahad. Contohnya iqamati solah fardun, mendirikan solat itu fardu. Kerana solat ni satu tuntutan talaban jaziman, satu tuntutan yang jazim dengan dalil qat'i. Apa dia Quran sebut wa aqimus solah. Jadi tariqah Hanafiyah ataupun di sisi ulama mazhab Hanafi menyatakan apa dia? Mendirikan solat itu hukumnya fardu, bukan wajib. Fardu itu level yang tertinggi. Fardu level yang tertinggi kerana dalil qat'i, sebab apa? Qat'iyyus subut ataupun qat'iyyud dalalah. Okey. Perkara yang kedua, tuan-tuan, bila sebut tentang wajib di sisi tariqah al-Hanafiyah, tadi fardu, wajib ni bawah sikit. Ma sabata bidalilin dhanniyin, apa yang sabit tapi bukan dengan qat'i, bukan dengan dalil qat'i tapi dalil dhanni, iaitu dhanni thubut, seperti hadis ahad, lawan kepada hadis mutawatir, dan juga ataupun dhanni dalalah. Dhanni ad-dalalah. Contoh, tuan-tuan, bila sebut tentang qiraatul Fatihah dalam solat, membaca Fatihah dalam solat, Nabi bagi tahu apa dalam hadis, la salata illa bi Fatihatil kitab, tidak ada solat melainkan dengan Fatihatul kitab, bacaan Fatihah. Khabar ini adalah khabar ahad. Jadi talab di sini ada talab yang jazim. Talab di sini talab jazim. Talab jazim maknanya bukan sunat, dia wajib. Talab jazim. Cuma dengan dalil zanni. Sebab apa kita katakan dia dalil zanni? Sebab dia hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Macam mana nak tahu hadis ahad? Kebanyakan dalam hadis-hadis semua hadis ahad. Sikit sangat hadis mutawatir, cuma dalam 300 je. Okey? Yang 90% lagi tu semuanya hadis-hadis ahad. Okey. Jadi di sana kita lihat ada asar, ada apa? Ada kesan daripada perbezaan antara fardu dan juga wajib. Di sisi ulama-ulama Hanafiyah. Apa dia? Iaitu seorang mukallaf, kesan di perbezaan antara fardu dan juga wajib ini di sisi tariqah al-Hanafiyah. Okey, mukallaf apabila dia meninggalkan perkara yang fardu, dalil iaitu qat'iyyus subut dan juga qat'iyyud dalalah, maka dia akan jadi, bila dia ingkar, maka dia akan jadi kafir. Sebab dia fardu level yang tertinggi. Berbeza dengan seseorang itu meninggalkan perkara yang wajib, bukan perkara yang fardu. Dia tinggalkan perkara yang wajib kerana dia ingkar, dia tak percaya, dia tak jadi kufur. Kemungkinan pendapat Hanafiyah ni samalah seperti mana pendapat jumhur, tariqah Syafi'iyah pada masalah ini. Cumanya kita katakan, siapa yang ingkar dalam perkara yang fardu, fardu yang besar lah, yang agung, seperti beriman kepada Allah, tak percaya kepada Allah, tak beriman kepada Allah, kafir. Tak percaya kepada solat, kata solat tak wajib, kafir. Kata puasa tak wajib, kafir. Sebab ini semua dalil daripada Quran, dalil daripada hadis yang jelas. Faqad kafara indal a'immah, sungguh dia jadi kafir semua sekali. Di sisi imam-imam, semua imam-imam kata kafir. Cuma bila mana seorang mukallaf, bila mana dia tinggalkan perkara fardu pada perbuatan fi'il syar'i lah, jadi batallah perbuatan dia seperti mana dia tinggalkan rukuk. Mana pada perbuatan fardu dia tinggalkan. Contoh, dalam semayang, antara perkara fardu rukuk, dia tinggal rukuk dalam semayang. Apa yang terjadi? Maka hukumnya batal semayang dia. Okey? Adapun bila mana meninggalkan perkara yang wajib. Tadi meninggalkan perkara fardu, rukuk tu fardu solat. Tinggal dia batal semayang. Tapi bila mana meninggalkan perkara yang wajib, bukan fardu, wajib, maka diiktibar dia sembahyang dia semayang sah.
Semayang dia sah, cuma jadi cacat sikit, jadi ada kekurangan, cacat sikit. Seperti bacaan Fatihah. Orang yang meninggalkan bacaan Fatihah mengikut tariqah Al-Hanafi ataupun mazhab Hanafi, meninggalkan bacaan Fatihah dalam solat, semayang dia sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Majoriti pun tak sah. Majoriti ulama kata tak sah. Tetapi ulama Hanafi kata sah. Mereka kata sah, dan semayang tersebut sah, cumanya cacat, tak sempurna. Jumhur majoriti di kalangan ulama berpendapat amalan tersebut batil, kerana mereka tak ada bezakan antara fardu dan juga wajib. Ini majoriti. Ulama Hanafi kata tak, fardu batal semayang, kalau tak fardu wajib tak batal semayang. Cukup sekadar itu tuan-tuan, kita dah melewati masa. Lepas ni kita ada kelas sorof dan juga kelas apa nama ini, bahasa Arab komunikasi. Cukup sekadar ini, InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi mengenai dengan pembahagian wajib di sisi majoriti di kalangan ulama dan juga di sisi tariqah Al-Hanafiyah. Okey, kita bertemu kembali esok. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanjangkan kebaikan kita pada pagi ini untuk memahami usulul fiqh dengan baik, supaya kita dapat faham ilmu fiqh dengan baik dengan adanya ilmu usulul fiqh. Tuan-tuan yang terlepas layari siaran langsung kita pada hari ini, ataupun siaran episod-episod yang telah lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Cukup sekadar ini tuan-tuan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.